Jalan yang kita pilih ini jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope. You have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah. Selamat datang lagi sekali kepada session kita pada hari ini. Welcome to all SMEs, no matter who you are, from Kedah to Johor Bahru, from Sabah to Sarawak, into Juang TV live stream. We have a lot of interesting topics to discuss today. Lebih-lebih lagi dengan baru berutusnya Perdana Menteri tadi. Jadi kita nak discusskan dan bincangkan to discuss together berkenaan dengan let's see lah, harapan-harapan kita, our hopes that help will arrive, bantuan akan tiba. Itu yang kita harap-harapkan. Saya pasti setiap usahawan, all businesses everywhere right now in their homes, dekat rumah, dengan kerisauan yang tinggi. So how's everybody? Macam mana, apa khabar semua? How are you? Bagaimanakah keadaan kita sekarang ini setelah beberapa hari dan berhari-hari kita berada di rumah, berhari-hari kita memikirkan, dengan kita punya otak kita berjalan, dan dengan setiap hari bertambahlah keresahannya, dengan setiap hari bertambahlah kerisauannya. The fear and the worry piles up and accumulates every day. This is the reality now, the new reality for businesses, for SME. This is the reality, tuan-tuan dan puan-puan. Reality which is very hard to swallow. Amat susah untuk kita dapat penerimaan yang boleh menenangkan kita. Kita terima, we accept the fate that happens, that bestows on all over the world, setiap seluruh dunia, everywhere on the globe, dekat di mana-mana pun orang berada, kita ada berdepan dengan cabaran yang hebat ini, huge challenge that we have at the moment. And how is everybody after, saya rasa to share sekali sebagai introduction, as a light introduction to the topic today. Kita cakap pasal package prihatin SME. Bila bantuan SME akan tiba? The prihatin stimulus package. When will help for SMEs arrive? When? In a time where there is no time. Dalam keadaan yang masa tak ada, masa kurang, positivity kurang, harapan kurang, cahaya, the light, we can't see the light at the end of the tunnel, ladies and gentlemen. Kita tidak boleh nampak ini sekarang. Kita cuba nak dapat. We try our very best to think positive, but it's tough. Memang susah, tuan-tuan dan puan-puan. Memang susah. Jadi how's everybody? Dan berapa hari, berapa minggu, sebagai satu usahawan, bila kita tak dapat buat sesuatu, dia menambahkan keresahan kita. Bagaimanakah, how everybody doing with their planning? Macam manakah kita punya plan tindakan jual? Dah bermula ke, tuan-tuan dan puan-puan? Saya harap everyone of us, setiap daripada kita cuba untuk merangkakan satu perancangan balik kepada plan tindakan juang kita. Kita kena fikirkan baik-baik, masak-masak, jangan sampai rentung je lah. Fikir masak-masak cukup-cukupnya untuk kita merangkakan perancangan kita, dengan ada banyak lagi program yang kerajaan dah nyatakan.
Kita kena masukkan program ini dalam kita punya perancangan, and we have to try the best that we can. As business owners, sebagai satu ahli perniagaan, kita memang berfikirkan banyak perkara. Banyak perkara kita berfikir sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Should we maintain our employees? Looking into, melihat kepada kita punya anggaran penjualan tak dapat nak teruskan, dan selepas kita perintah kawalan ini, adakah dia akan kembali seperti normal? Memang sudah tentunya tidak. Akan ada penurunan. There will be a lot of numbers, sales, revenue yang tidak akan tercapai dengan keadaan sekarang ini. Jadi kita sebagai usahawan tiap-tiap hari berlawan dengan perasaan-perasaan kita. Lemas. Kita berlawan untuk tidak lemas dengan perasaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lama dekat rumah, dah lama lagi berfikiran, dah susah lagi berfikir, negativity dah masuk. Dia akan ada stage dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada fasa-fasa dia. We will all encounter these challenges. Dalam different phases, kita akan melalui proses yang amat pedih ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terpaksa kita melalui sebagai usahawan dalam keadaan yang amat-amat susah dan kritikal ini. Memang dia akan menguji, and it requires the best version of us. Versi kita yang terbaik kita terpaksa keluarkan, terpaksa jadikan. Kerana kalau kita dalam keadaan sebegini memerlukan versi terbaik. We need this, in these situations, we need to be the best version of ourselves. We have to try to be the best version of ourselves. The best version of positivity. Versi yang terbaik dari segi kita punya semangat, kita punya azam, kita punya keyakinan. We have to try our very best under this time because it is tough. Ladies and gentlemen, this will be the toughest time. Kalau kita boleh perhatikan, insya-Allah kalau kita boleh nampak 10 tahun akan datang, semua orang akan memperkatakan betapa hebatnya cabaran masa 2020 ini. Pastinya semua orang akan, lebih-lebih lagi sebagai usahawan, as business owners, big or small, doesn't matter, berbeza-beza masalahnya, tetapi kita berdepan dengan sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Sesuatu yang amat kritikal. And this is, make no mistake, this will be one of the toughest time in history. Dan keadaan ini akan berterusan. Ekonomi will be hit hard all over the world. Ekonomi akan dalam keadaan yang amat teruk as we move along in the future. Ini memang tidak dapat disangka lagi. Kemunduran di negara-negara lain, where markets, stock markets, businesses cannot operate, dia akan memberi impact yang amat-amat kuat, amat-amat kritikal dan amat-amat teruk lah kepada ekonomi dunia dan khususnya ekonomi kita sebagai rakyat dunia. We will all be affected in a very, very bad and high degree. What to do, kan, tuan-tuan dan puan-puan? This is the reality. Jadi saya pasti, I'm sure all of you in your house, dekat rumah kita fikirkan macam mana, dan fikir banyak-banyak, lagi penat, lagi letih. Saya pasti juga antara kita telah pun mengalami panic attack di rumah, pasal keresahan, migraine, pening kepala, demoralized, pasal kita banyak, soalan kita banyak. Dan kalau kita fikirkan, there is no answer to the soalan-soalan ini. Dan kalau fikir lagi, the answer menunjukkan benda-benda yang kita tak mau fikir. Jadi saya harap everyone at home try to be the best version of yourself. Cuba jadi sebaik yang mungkin. Kepada kita perlukan belief, kita perlukan bersama keluarga,
Kita perlukan also paling penting sekali untuk Muslim yang beragama Islam, kita perlu tingkatkan ibadah. We need to find the belief. We need to find the belief where the one source of belief. Kita perlu tingkatkan ibadah kita untuk memperkukuhkan semangat kita, tuan-tuan dan puan-puan. We are at a time di mana kita perlukan ini semua. We need to have this. Ini amat penting untuk kita semua. Susah, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat dinafikan. Tetapi tempoh ini yang kita ada sekarang ini memang telah tiba. Kita buat apa pun dia tak boleh lepas. Dia akan ada seperti bayang-bayang di siang hari, di matahari tengah panas terik, bayang-bayang tidak akan ke mana. So the trouble that we are facing is real, it has arrived. How do we go through this trouble? Macam mana kita nak lepaskan episod ini, because it is an episode, pasal dia bukannya tetap, tetapi dia amat perit, amat susah. Macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? So saya harap semua cekalkan diri, everyone brace yourself as we are about to hit the worst economic recession. We are about to hit the worst condition for our business. Perniagaan kita sekarang. Dan saya pasti banyak juga saya tengok pada rakan-rakan saya dan sebagainya, kebanyakan perniagaan ada juga yang dah tutup, yang terpaksa tidak ada cukup keruangan, terpaksa sustain diri sendiri. Pasal maklumlah, perniagaan-perniagaan semua banyak sudah melaburkan, dan ini boleh kehilangan segala-galanya dalam masa 4 hingga 8 minggu, where everything will be wiped out. Semua boleh habis. That's how critical businesses are. That's how critical businesses juga ada kepada negara kita dan ekonomi kita, kepada GDP growth dan sebagainya. Betapa pentingnya SME ini untuk menjanakan hasil, menjanakan produktiviti kepada kesemua rakyat di Malaysia ini dan di dunia ini juga. Betapa pentingnya SME ini. No matter where you are, who you are, Muslim, Islam, Chinese, Indian, Kadazan, anywhere, who you are, no matter who you are, kita semua sekarang ada di satu kapal yang sama. It does not differentiate race, it does not differentiate age, umur tak kira, bangsa tak kira, semua kena. Jadi kita semua sekarang ini ada persamaan, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, pejuang-pejuang, fighters of the business community. We are all in the same boat. Kita berada di bahtera yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, di mana ombak memukul, dia memukul kita semua. For once, dalam kita punya sejarah, boleh katakan dengan keadaan yang ada pelbagai, dari segi berbagai bilang kaum dan sebagainya, sebagai Malaysia ini, kita sekarang semua sama. Semua susah, semua risau, semua pedih, semua perit, semua kebingungan. Every one of us are the same. Different levels, kita berada di different level. Ada syarikat besar, ada syarikat kecil, ada retailer, ada service provider, daripada ke penggunting rambut, barber shop, kedai dobi, kepada ke berniaga di internet, kepada syarikat-syarikat manufacturing, bigger organisation. We are all having the same problems. We are all facing something that can destroy everything we have built for all our years, all our blood, sweat and tears, all kita punya pelaburan, kita punya masa, kita punya wang, kita punya duit, everything is at stake now, tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah realiti sekarang. So I hope everybody at home, kalau tengok, of course, it's very important to identify where we are right now. Bukan untuk merisaukan lagi, is to identify. Supaya perkara-perkara dah di-identify, memerlukan tindak balas yang begitu hebat juga. Memerlukan semangat yang amat-amat tinggi. It requires strong, not even strong. What's better than strong? I don't know. High determination that you have to have. You have to have. You must have. You must have determination. You must have the strength now, even though you will not have any strength.
Macam mana nak cari? Kena ada cari tuan-tuan apa? We have to believe, we have to have the belief. Kita kena yakin tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena berpegang hanya kepada keyakinan. Because kita tak ada benda lagi boleh pegang dah. Pelampung-pelampung yang ada sekarang hanyalah pelampung-pelampung keyakinan. The only life vessel or life vest or apa benda cakap orang putih ni pelampung aku dah lupa. Float. The only float that is available for all of us are the float of belief. No other float. Float of duit, float of revenue, float of skill, float of kepakaran, semua tidak ada. Because semua tidak akan memberikan kita untuk lepas, untuk kita terapung. Cuma ada float pelampung-pelampung, yakin saja ada. Berpeganglah tuan-tuan dan puan-puan kepada pelampung-pelampung ini. Get a grip, hold on to your belief, because it will keep you afloat. You have to, we must. We all as usahawan, we must. So there's no other choice. Tidak ada pilihan lain tuan-tuan dan puan-puan. Kena berpegang kepada pelampung keyakinan saja. Kena berpegang. We can only hold on to this. Because if not, macam mana kita nak menjalani kehidupan kita hari-hari tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana? How do we live our life every day without hope? At a time where di masa yang yakin ini amat-amat tipis, dah terhakis, berkurang dan berkurang dan berkurang dan berkurang. Kita kena mencari jalan untuk tingkatkan kita punya keyakinan tuan-tuan dan puan-puan. We have to. That's why we have to go back to kita punya plan. Kita kena ada plan kita. What is our business plan right now? We have to look at it. We have to. Kita tak boleh duduk saja tengok tunggu habis. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh sharekan bersama saya macam mana sekarang apa usahawan-usahawan di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. How the businesses there, even in KL kat sini. How are we coping with what we are facing right now? So saya faham as sebagai satu usahawan sendiri yang dah lama bersama rakan-rakan seperjuangan saya, kita faham, tapi kita berada dalam satu tempoh yang ketidaktentuan tinggi, ketidaktentuan bermaharajalela. Jadi tapi kita kena fight, we have to fight ahead, we have to hold on to belief. So welcome again kepada semua usahawan-usahawan, pejuang-pejuang, fighters, to all businesses all across the country. Welcome to Juang TV, di mana kita cuba nak tingkatkan semangat kita, tingkatkan motivasi kita dan bercakapkan tentang perkara-perkara yang kita nak cakapkan hari ini, iaitu pakej prihatin SME. Bila bantuan kepada SME akan tiba? When will help for SMEs arrive? Ini satu perkara yang amat-amat kritikal yang kita bincangkan. Untuk cakap begitu, pasal mungkin kepada semua viewer-viewer kita, bagaimana kita akan adakan program-program yang lebih dapat lanjut lagi. Tetapi how? Sudah kita apply ke pakej prihatin ini? Macam mana dia punya feedback dia? Di sini kita akan bincangkan tentang topik ini sedikit, mengikut kepada apa yang kita telah buat sebelum ini. But we will talk again because kita nak juga mendapatkan feedback daripada semua. Dah apply dengan bank ke? Apa cerita dia? Dah dapat ke belum? Ada tidak dia punya permasalahan? Memang banyak tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah kita nak menyatakan pasukan Juang telah pun berhubung dengan bank-bank ke Strata Malaysia berkenaan dengan pakej-pakej loan ini. Because dari segi pakej prihatin SME ada pelbagai. We have all seen, kita nampak dari segi apakah pakej-pakej dia yang kerajaan berikan. Di mana adakah dia mencukupi, tidak. Memang ada banyak hari ini yang diperkatakan tadi lagi oleh Perdana Menteri. Memang saya rasa kebanyakan SME masih lagi hampa dari segi penambahan pakej tersebut. Kita boleh mungkin semua usahawan boleh nyatakan, boleh nyatakan macam mana, adakah semua happy dengan apa yang diutuskan dengan kerajaan yang jalankan,
memang ada banyak lagi kerajaan boleh buat. Kalau kita comparekan daripada negara ke negara, ada banyak perbezaan juga. Ada yang kita lagi bagus, ada yang banyak negara lain lagi bagus. Saya sudah pasti yang bermain di minda SME sekarang ini, how are we going to pay our rental for a lot of retailers? Is it enough? Because kita tengok kepada rental memang kurang. Lebih kepada rental kepada syarikat-syarikat yang beroperasi di GLC. Yang bukan, memang tak dapat lah. Pergi minta dengan owner macam mana kan. Dia tak ada bagi lah kan. Have to discuss with the owners as well. Kalau ada kat building dan sebagainya. Jadi, ini perkara-perkara yang kita risaukan. Dari segi subsidi gaji, is it enough tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin boleh bagi macam mana input, boleh bagi komen in kita punya Facebook. Adakah rasa mencukupi dengan apa yang diberi? Subsidi dinaikkan untuk upah gaji, tapi is it enough? Saya sini kita nak mengatakan tentang bila bantuan kepada SME akan tiba. Kalau kita kajikan pakej prihatin ini, antara elemen-elemen yang kita pernah katakan sebelum ini yang kita risaukan dari segi kalau kita cakap pasal loan ataupun loan yang dijalankan oleh kerajaan, garanti yang nak disalurkan kepada syarikat-syarikat, bagaimanakah cara untuk kita dapat? Berapa cepatkah kita boleh dapat? Boleh tak kita boleh dapat? Jadi di sini di Juang channel kita membuatkan di Juang TV kita did a bit of research, kita call bank-bank, memang kita punya feedback amat-amat merisaukan. We are worried because kelayakan-kelayakan berbeza-beza daripada bank. Ada bank-bank yang hanya mengatakan bahawa kalau ada facility saja, kalau klien dia saja boleh apply. Kalau bukan klien dia tak boleh. Ada bank mengatakan ada yang memintakan audited report dan sebagainya. Okey, tetapi ada yang minta banyak documentation, ada yang minta sikit documentation. Ada yang ada di kita punya website di mana boleh buat application melalui website, dan ada yang tak ada. Mengikut kepada kita punya finding, memang so far bank punya respon, memang kita tak dapat apa-apa lagi for the past 5 hari dah kita apply. Kita masih tak mendapatkan feedback. Ada bank-bank yang dah reject pasal kita bukan klien dia. Jadi macam mana syarikat nak dapatkan pembiayaan yang kerajaan dah anjurkan ini? The guarantee scheme, how are we to get? Boleh ke tidak kita yakin kepada bank-bank untuk salurkan kepada kita dengan secepat mungkin? Adakah bank-bank serata Malaysia yang terlibat dengan guarantee scheme ini memberikan penekanan tinggi untuk syarikat dapat? Adakah bank-bank mengurangkan dia punya tahap-tahap kelayakan untuk syarikat dapat? Mungkin kita di sini dalam Juang TV kita ada membuatkan satu di Facebook kita ada membuatkan satu questionnaire dan survey. Diharap semua pejuang-pejuang, all businesses boleh bagi input kerana kita berhasrat untuk mengumpulkan sebanyak input yang boleh, insya-Allah, untuk kita boleh kehadapankan kepada kerajaan, untuk kerajaan ambil perhatian. Jikalau program-program yang kerajaan rancangkan ini kita tak dapat pasal salurannya, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dapat ke salurannya, tuan-tuan? Betapa cepat boleh dapat? Dalam sebagai SME memang every time matters. One week kita ada last week pun kita tengok dalam berita mengatakan SME 30% duit habis bulan Mac. Ini dah April, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dah bulan April. Bancian yang dibuat, the statistics, the survey that has been made, another 30% will finish the money off. Duit akan habis by April. Kerana penurunan yang mendadak ini, dalam 1-2 bulan mungkin 30 to 50% akan habis terus, tuan-tuan. Jadi dia memerlukan satu tindak balas reaksi yang cepat. Adakah salurannya yang kerajaan dah tentukan ini untuk kita dapat kita punya loan atau kita punya program-program pembiayaan kita, adakah boleh dapat dengan masa yang cepat? Ataupun boleh dapat ke? Bila boleh dapat? Kalau ada dia punya
Okay, let's first talk about documentation. Please, anybody, apa boleh melalui ini dan juga boleh share dengan kita. Berapa banyak yang kita dapat dari segi documentation? Apakah dia punya documentation yang diperlukan? Seperti mana kita dah dapati banyak. So macam mana kita nak dapat ni kalau documentation banyak dia minta? Satu, ada ke saluran documentation yang boleh diberi dengan cepat? Ada, bukan semua bank-bank beroperasi melalui internet untuk Special Relief Fund ni, SRF ni. Macam mana nak dapat? SRF ke? Malah kalau lebih lagi ke? Macam mana nak dapat? Pasal the amount that is needed for businesses is besar. Memang pengurangan subsidi gaji yang diberi memang tidak mencukupi kerana kebanyakan ada juga negara yang bagi 50%, 75%, 80% bagi subsidi gaji. Tapi kerajaan tidak putuskan untuk kenaikan subsidi gaji ini. Okey, memang kalau boleh kita harapkan kerajaan boleh buat, tapi kerajaan tidak buat untuk menaikkan lagi. Ada company punya gaji 100,000. Gaji-gaji orang yang 4,000, 5,000. Jadi dengan bantuan yang memberi situ boleh bagi bantuan sedikit lah. Tapi tak cukup. Dengan ada penurunan kepada ekonomi nanti, yang memang dijangka oleh setiap pakar-pakar ekonomi, memang telah dijangka. Macam mana seseorang usahawan nak menganggarkan dia punya duit masuk tu? Jikalau dia punya keluaran banyak. Keluaran dia satu melalui dia punya upah gaji rental. Ini dua. Ketiga, dia punya kos-kos lagi lah. Dari segi dia punya fees sebagainya, loan bank dan sebagainya. Gaji rental. Rental of barang-barang, rental of equipment pun ada, kilang-kilang dan sebagainya. Tapi juga kepada rental of office dan juga kepada bayar gaji. Ini merupakan peratusan yang tinggi. Bantuan yang diberi ini kurang. Macam mana nak hidup? Boleh hidup, tapi kalau kerajaan akan memberikan ini program kita SRF 1 juta up to 1 million untuk setiap syarikat. Tapi boleh dapat ke? Boleh dapat ke? Kita harapkan semua syarikat boleh, siapa dah dapat boleh dia masukkan dia punya input kepada kita punya juang Facebook. Kerana mengikut bancian kami, so far dah seminggu kita berurusan dengan pihak-pihak bank, memang amat-amat susah. Documentation, tapi kita akan tunggu dan lihat. Cuma kita risaukanlah pasal documentation banyak. Kenapa ada bank yang cuma membenarkan klien dia saja? Macam mana kalau klien dia saja yang apply? Orang-orang banyak orang tak ada bank facility. Banyak orang tak ada bank facility untuk bisnes. So macam mana sekarang? Macam mana syarikat nak berterusan untuk dengan keadaan sebegini? Memang keadaan kita bukan sebagai usahawan. As someone who has done business, sebagai seorang dah berniaga berpuluhan tahun, saya faham. Saya tidak mahu ditafsirkan sebagai komplain ke apa ke, tapi kita katakanlah pasal ini satu jenis daripada program yang kerajaan rancangkan dan kerajaan dah putuskan nak bantu kepada syarikat-syarikat. Tapi boleh dapat ke bantuan ini dan berapa cepat boleh dapat jikalau dia punya perantaraannya lambat? Macam mana? Kita ada juga, kita tengok dekat UK, di mana dalam masa 5 hari pertama kerajaan announcekan dia punya package guarantees, dah ada syarikat dapat dah. Kita ada ke dapat? Boleh tengok siapa-siapa, anybody out there yang dapat? Kita boleh tengok. Submission pun tak habis buat. Dan juga kalau kita tengok kepada UK especially, dia pun ada cabaran pasal kerajaan perlu berbincang dan pressure bank-bank untuk kurangkan kau punya tahap-tahap kelayakan, kurangkan, dan juga kerajaan juga dah tengok ada tak entity lain yang boleh dimasukkan dan dapat ini garanti supaya boleh bagi kepada orang. Di negara sana lain, tuan-tuan dan puan-puan, in UK and US, there's thousands maybe of pembiaya. Bank-bank ada mungkin 1,000. Bank-bank, pembiaya SME, pembiaya asset financing, macam-macam ada. Kita tak banyak, tuan-tuan dan puan-puan. We only have a handful of banks. So how are we going to do this? Are the distribution channel ready? Pasal boleh kita dapat.
Kita looks like very it will be a challenge for us. Dan kerajaan yang kerajaan nak sampaikan tak boleh sampai nanti. Dia memerlukan criticality yang tinggi at these times oleh kerajaan. So di sini kita nak highlightkan kepada semua. Dan insyaAllah juga kalau kita boleh as Juang TV, kita harapkan semua everybody boleh masuk dalam FB dan sebagainya, boleh bagi input supaya kita nak buat satu permohonan ataupun satu petition kepada Perdana Menteri untuk pantau dan pastikan syarikat-syarikat semua dapat, untuk memberikan mungkin target dan KPI kepada bank-bank untuk bagi kat kita, memberikan masa 1 minggu, 4 minggu, 8 minggu, 3 bulan dah habis dah. In 3 months is finished. Bisnes kebanyakan 3 months dah 30, 40, 50% habis dah. Kalau sebulan baru nak proses, macam mana? Lepas tu baru kita find out yang lain. Masa itu amat-amat penting. Lebih-lebih lagi untuk syarikat-syarikat kecil. The smaller you are, the more critical dengan masa you ada. Jadi, dan kita tengok kepada negara-negara lain. Memang negara lain ada cabaran sebegini. Di mana salurannya lambat. Salurannya amat-amatlah memilih. Pasal 80%. Ada negara seperti US, ada juga program dia ada 100% garanti kepada SME. 100% tuan-tuan dan puan-puan. Pasal dia nak pastikan SME semua dapat. Tapi kita 80% pun Alhamdulillah, very good. But can we get it? Are the banks willing to take risk? 20% at a time di mana is very bad for business. Masa keadaan good for business pun susah rapat dengan bank. Keadaan susah, ada lagi dah susah. Boleh ke bank ambil risiko yang lebih? Ini persoalan saya. Kalau tak boleh, kerajaan tak dapat capai lah kerajaan punya objektif untuk salurkan ini. So saya harap semua sekeliling dengan Perdana Menteri dan sebagainya bagi nasihat yang tepat. Dari mana nasihat on the ground kita dapat tu memang susah dapat dengan bank ni. Proses lambat. Dokumen minta banyak. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ada juga kita tengok daripada bank-bank ada memerlukan site visit kepada office. Kalau tak ada office macam mana? Kalau office dah tutup macam mana? Nak tunggu site visit? Ada bank minta tunggu site visit? Habis lah. Site visit apa dah habis lah semua. Jadi this is not an ordinary time. Ini bukan masa yang biasa. Ini masa yang luar biasa. Adakah bank-bank akan mengeluarkan syarat-syarat yang luar biasa, yang lebih prihatin kepada keadaan bisnes sekarang? Adakah tuan-tuan dan puan-puan merasakan sebegitu? Ada tidak bank-bank yang telah mengannouncekan dekat surat khabar? Okay, SME, come here. Bank-bank mengeluarkan itu press release dan press conference. SMEs come here. We want to give up this loan. Ada ke tuan-tuan dan puan? Ada siapa-siapa nampak tak? Tengok pada website juga bank-bank dan sebagainya. Ada tak siapa-siapa nampak? Bank ada special page. Ada page yang nampak SRF tu ada, tapi special page pop up, boom. SRF, all SMEs come here, register here. We will call you within 100 days. Ada. Menunjukkan kepada urgensi perkara ini. Satu daripada perkara yang kita boleh bincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang ini dalam keadaan COVID-19 dengan keadaan health which is disaster. Kita punya hospitals, kita punya doctors and nurses are the front line right now. Kita memang berterima kasih. We thank all of them for their effort, for the risk they take, for the sleepless nights that their family have. Keluarga-keluarga dia ada kerisauan, dia punya isteri atau dia punya anak atau dia punya adik atau dia punya suami berada di hospital, di hadapan, di barisan hadapan. Kita berterima kasih, we are thankful for them. We are so brave and so strong. Alhamdulillah. Itu adalah kita punya front line untuk kita punya kesihatan. Tapi kita tuan-tuan dan puan-puan ada second front line. Front line untuk ekonomi. Siapa front line untuk ekonomi sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan, siapa front line untuk ekonomi sekarang? Kerajaan dah melancarkan, tetapi front line untuk ekonomi ini adalah merupakan penyalur-penyalur dana ini.
Bank-bank dia adalah front line. Maknanya dia boleh memastikan pertolongan diberi dengan cepat seperti mana pesakit COVID. Tapi syarikat-syarikat juga merupakan satu pesakit COVID walaupun tidak ada JKT, tetapi dah dikena dengan impact COVID ini yang mendadak turun kita punya revenue. Jadi adakah kita punya frontline ekonomi ini seperti frontline kesihatan kita? Tuan-tuan boleh jawab soalan inilah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang call bank semua. Call bank, saya punya kawan-kawan ada call pergi, ada tak ada, tak boleh buat, tak boleh call. Bukan saya nak blame orang-orang kerja bank, tapi saya nak tunjukkan yang dia punya reality saja. Memerlukan leadership. Pasal ramai daripada rakan-rakan saya pun kerja bank yang bagus, yang bersemangat, tetapi dia hanya boleh buat apa yang diarah. Dia hanya tertakluk kepada dia punya arahan. Kalau tak boleh, tak boleh. Jadi, the leadership harus bertukar untuk bertukar dari segi dia punya apa yang dilakukan. Kena tukarkan dia punya parameters. Kalau tidak berlaku, tidak akan berlaku. The front line kita berkurangan. Kita punya front line berkurangan. Betul? Tunggu sekejap puan-puan. Nanti saya nak tengok. Mungkin ada masalah teknikal di sini. Tunggu sekejap. Berharap tunggu sekejap sebentar. Kita akan teruskan. Okey, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah kita dah dapat, mungkin masalah teknikal sudah pun tak ada. Jadi kita boleh teruskan. Okey tuan-tuan. Tengah panas ni. Panas. Because topik yang kita cakap kali ini is a very critical topic. Again, kita tengok balik kepada historical kita. Di masa-masa yang okey. Adakah kita akan dapat, adakah bank-bank, berapa banyak kita dapat fasiliti daripada bank? Boleh tak dapat fasiliti daripada bank? Sekarang ni kita amat kerisauan. Because we are looking into statistics, we are looking into what has happened right now, we are not getting this. Dalam Facebook pun ada, kalau tengok, syarikat-syarikat call bank tak dapat, macam mana? So syarikat-syarikat dalam kekeliruan, kebingungan. Ada syarikat-syarikat nak apply kepada SRF, tapi bank cakap macam ni, cakap macam tu, minta documentation. Adakah bank-bank dah bersedia untuk menggunakan teknologi dengan cara yang ligat, dengan cepat, dengan pantas sebagai front line ekonomi kita? Nak pastikan semua pembiayaan disalurkan. Adakah sebegitu tuan-tuan dan puan-puan? Adakah sebegitu yang kita rasa berlaku sekarang ini? Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab, I don't think so. Right? If there are, hopefully, we hope for the best. We hope that this can happen. Kita betul-betul harap. Tetapi masa itu emas, because every week that goes by, ada beberapa syarikat yang akan tutup. Dan jikalau kita proses dan cara, dan ini masalah dihadapi oleh negara-negara lain. UK, British, dia tengok dia punya internet. Tengok cerita-cerita yang keluar oleh UK. The Chancellor dan juga the Prime Minister. Dia akan announce lagi minggu ini pasal dia nak dapatkan bank-bank bagi dengan cepat. Pasal dia nak announcekan bank-bank bagi lambat. Itu bank sana tuan-tuan dan puan-puan. Sana yang ramai, yang banyak bank, yang ada beratusan bank. Sini
Macam mana? Dan juga di negara lain ada juga pembiaya-pembiaya yang private. Ada pembiaya-pembiaya dapat menggunakan guarantee scheme itu. Di sini tidak ada. So pemberinya amat-amat kurang. So kalau lambat disalurkan, habislah. In business SME, in business line, especially for SME, 1-2 months is everything. I'm sure everybody boleh relate to this. Banyak usahawan, banyak peniaga-peniaga boleh merasai ini. 1 bulan, 2 bulan, kalau turun macam ini terus, turun 50%, turun 70%, memang habis terus. Semua pekerja kita habis. Kita tak boleh kita. Pekerja jangan cerita lah. Kita terlaporkan ini lagi habis lah. Habis terus. Kita ni bukan GSC, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni bukannya syarikat besar. Tetapi ingat, Jack Ma tumbuh daripada kecil. Sama juga Apple, sama juga AirAsia, sama juga Syed Muhtar Bukhari. Semua daripada kecil, daripada nothing. So bukan bermakna SME ini tak boleh jadi besar. Boleh. Tapi masa-masa inilah kita perlu memberikan sokongan itu. Tapi sokongan memang kerajaan dah beri. Kalau boleh kita harap kerajaan tingkatkan lagi. Tetapi yang dah beri itu boleh sampai ke? Ini yang kita risaukan. Cepat ke sampai? It's very important. Dan boleh bukan mengatakan syarikat-syarikat bantuan semua patut dapat. Individu di bawah B40 lagi kan dapat bantuan. Alhamdulillah, kita harap program-program yang kerajaan rancangkan itu akan terus salurkan kepada B40 secepat mungkin. Pasal itu pun keadaan kritikal. InsyaAllah kerajaan akan terus salurkan melalui kerajaan punya agensi. Tetapi untuk SME ini, dia punya banyak program-program, dia punya pembiayaan dan loan sebagainya diberi kepada private sector, bank-bank. Ini masalah dia tuan-tuan dan perempuan. Kita harapkan ini bukan masalah. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, big masalah, big problem. So balik kepada apa yang saya cakap tadi. Adakah salurannya, adakah bank-bank ni ready untuk proses banyak proses ini? Bank-bank banyak tak proses banyak macam ini? Saya yakin volume yang nak diproseskan ini untuk bank naik 20 kali ganda, 30 kali ganda, 100 kali ganda. Dan semua orang tak pernah ada dengan bank nak pergi apply dengan bank. Pasal mana lagi nak dapat? Pasal kerajaan dah sarankan. Kerajaan telah membuat program ini. So kita akan pergi minta permohonan kita. Tetapi macam mana sekarang? Bank nak jalankan? Boleh kena jalankan? Cepat kena jalankan? Melihat kepada apa kita dapat sekarang ini, tidak cukup. Macam mana boleh bantu? Macam mana boleh SME bantu? Macam mana boleh kita bantu untuk mempercepatkan bank punya proses? Kalau bank boleh nyatakan, lagi bagus. Mungkin bank boleh bekerjasama dengan NGO-NGO, dengan persatuan-persatuan, dengan banyak tempat lagi, tempat-tempat pembayaran lain. Macam-macam bank boleh buat untuk mempercepatkan. Boleh tak bank buat macam ni? Boleh tak kita yakin dan percaya bank akan buat macam ni? Boleh tak bank ambil risiko ini? Bank nak ke loan orang-orang yang tak pernah percaya sebelum ni? Nak ke? Walaupun dengan 80% ini, boleh ke? Apa yang kita lihatkan, dia tidak ada. So kita harapkan pihak kerajaan boleh lihat perkara ini. Pasal kerajaan dah jalankan. Tetapi ada masalah. Ada masalah yang akan dihadapi dan sudah dihadapi, dan tengah dihadapi, dan akan terus dihadapi lagi jika tidak ada tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan. Pasal untuk SME, 1 week, 1 month finish. Dan ini akan menimbulkan lain. Ini akan menimbulkan unemployment. Ini akan menimbulkan negativity. Macam-macam, pessimism, tak ada semangat dan sebagainya. Dia akan jadi satu putaran, a cycle that is very, very bad for the economy. SMEs are just trying their best right now. The business owners are tengah cuba sedaya upaya nak maintainkan syarikat. Tak ada nak fikir nak kaya punya. Kalau ada yang kaya tu, alhamdulillah, very good. Tetapi ada juga banyak SME yang struggling. Untuk dia keep dia punya kapal dia terapung, dia perlukan cash. The best form of assistance for SMEs is cash, liquidity. Seperti mana dah buat juga kepada syarikat-syarikat besar all over the world. Your bailouts in other countries, in US, in UK, in Malaysia juga ada banyak bailout dalam sejarah kita. Economic recession ada.
Kan dia kerajaan memasukkan duit kepada GRC dalam lingkungan banyak bilion juga, kan? Ada sampai sekarang tak dapat beli duit itu pun, tapi dapat maintain employment, dapat maintain kita punya industri. Sama juga untuk SME, sama juga employment to be maintained, with the hope that the SMEs bolehlah maju. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi perkara-perkara yang kita nyatakan, dari segi berapa cepat bank boleh buat, berapa cepat boleh disalurkan kepada kita. Apakah dokumentasi boleh tak dikurangkan? Boleh tak dikurangkan? Untuk kita boleh apply. Realistik ke tidak requirement dia? Minta dokumen yang banyak-banyak bila dalam MCO ni. Semua tutup ni, boleh dapat tak dokumentation? Macam mana nak dapat semua? Kalau apa kata untuk syarikat yang tak ada alter report, yang lambat mungkin, tapi bank perlukan. Macam mana sekarang? Mana nak dapat alter report dalam masa yang singkat ini? Keadaan emergency ini. Macam mana pula untuk enterprise yang kecil-kecil tetapi yang ada juga sales, ada pekerja ramai. Macam mana pula mereka? Dia nak pergi mana? Boleh dapat documentation ke? Boleh ke bank? Boleh tak bank nyatakan ini? Boleh tak bank keluarkan press conference ini? Keluarkan press release ini, kita akan bantu. Boleh tak bank tolong menenangkan? Bank boleh menenangkan. Banks, pembiaya boleh memainkan peranan untuk menenangkan orang, to give confidence in the people, in the business community. We will do this, we will do that. Can the banks do this to play a role? Why are they not doing it yet? Kenapa dia tak buat lagi? Kerajaan dah start the ball. Kenapa tak disahut oleh bank-bank besar-besar ni yang duduk di tingkat tinggi ni? Kita punya industri perbankan kita pun boleh katakan dalam keadaan yang competition dia kurang. Pasal bank-bank tak banyak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, awal 90-an bank banyak lagi, competition tinggi lagi. Sekarang ni bank kuat, besar, kukuh, lebih daripada apa yang sebelum ini. Competition kurang. Foreign bank tak banyak dekat Malaysia. Malaysia punya bank kat luar adalah bank beroperasi dalam keadaan yang competition kurang. Setiap SME know this. Every business owner faham dan tahu memang susah dapat fasiliti dengan bank. Saya banyak berjumpa juga dengan banyak sebelum-sebelum ini dari segi NGO dan juga menteri-menteri dan juga kepada badan-badan kerajaan. Banyak menyatakan susah orang dapat, susah. Memang betul. On the ground, ini ada cerita dia dah bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun ini cerita dia, ini hakikat dia. Setiap SME usahawan kecil dan SME medium boleh share sekali dengan saya. Mungkin boleh siapa-siapa boleh beri dia punya input. Macam mana pengalaman anda selama ini dengan bank? Sebelum ini macam mana? Senang ke, susah ke? Memang susah lah jawapan dia. Kadang-kadang lambat, tak kena dia kenal satu hal lagi, tak boleh jumpa. Babang pening kepala lah. Memang letih lah. Saya bukan menerangkan daripada angle nak bercakap banyak yang negatif. I'm stating the fact. Sometimes, in order for us to be improving, we have to deal with the situation. Untuk kita maju, kita kena kenal pasti masalah sekarang. Baru kita boleh adakan proses untuk membaiki masalah itu. Masalah dia ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah masalahnya. This is the challenge. This is the problem. Kita harap kerajaan akan mempertimbangkan lagi. Dan sebagai untuk semua di Juang TV, please, I hope that you can send this, share this with your friends. Dapatkan kita punya pejuang-pejuang register dalam kita punya FB. Kita akan keluarkan dia punya survey dan sebagainya. Kita akan kumpulkan sebanyak mungkin usahawan-usahawan. Kita nak kumpulkan tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, abang-abang, kakak-kakak, Encik Ahmad, Encik Abu, Mr. Lee, Mr. Kumar, everybody, let's call all of them and show all of them this video if you can. Share with them, and maybe kita boleh tingkatkan nombor kita dalam kita punya FB supaya kita boleh kumpulkan usahawan-usahawan kita, kumpulkan businesses. We can also highlight this to kerajaan. Pasal kerajaan, insyaAllah, if they understand this really, which kalau dia dapat nasihat yang betul sekeliling dia,
Kerajaan boleh bertindak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan boleh, kerajaan telah bertindak, tetapi mungkin kerajaan tidak mendapatkan information yang tepat, tidak mendapatkan nasihat yang kritikal. You don't give it to SME, they die. They will die within 3 months time. Usahawan-usahawan semua dia akan habis. So mungkin kalau ada Perdana Menteri dan sebagainya dapat information ini, dia kata, okey, apakah dia yang patut kita buat? Keluarlah plan-plan yang kritikal. Mungkin diringankan masalah ini kepada Perdana Menteri. Mana kita tahu? Pasal how many people up there yang boleh rasakan kita punya perasaan down here? Berapa banyak yang boleh merasakan ini, yang highlightkan kritikal ini kepada kita punya kerajaan? Macam mana? So mungkin boleh, let's do this. Di sinilah Juang, salah satu program kita dengan Juang. Kita akan cuba sedaya upaya kita mengumpulkan kepada semua rakan-rakan, kepada semua rakan-rakan seperjuangan, to all businesses, big or small, medium or micro, it doesn't matter. Let's get the numbers in. InsyaAllah kita boleh cuba highlightkan kepada kerajaan that we need more help, or the help that you are planning to do, we are not getting. Kenapa tidak boleh dirancangkan untuk memberikan kepada syarikat-syarikat geran ke, kalau pasal I know fiscal policies is also a thing to balance. Kerajaan punya fiscal policy, kedudukan fiskal kerajaan ini penting. Pasal untuk tengok imbangkan kita punya akaun dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, survival is what matters. We have to balance out. It's hard to balance, but these hard decisions have to be made. Kena buat keputusan-keputusan yang amat-amat sukar untuk dibuat, tapi memerlukan information daripada bawahan yang tepat. Apa akan berlaku kepada SME ini? Dapat ke tak dapat dia kepada program-program ini? Cukup ke tak cukup program yang saya nyatakan ini? Macam mana nak hidup dengan rental berpuluh-puluh ribu, ada ratusan ribu, macam mana nak hidup? Biarkan dia mati? Macam mana sekarang? Macam mana dengan penurunan mendadak ini, penurunan yang mendadak ini kepada ekonomi kita, kepada penjualan setiap syarikat? Macam mana nak hidup kalau bantuan diberikan sikit saja? Mati jugalah. Mesti habis punya. Mana cukup? Itu pasal banyak kerajaan-kerajaan mengeluarkan program-program, dia punya pembiayaan. Pembiayaan seperti di UK, 250,000. Kita pun ada no collateral, tapi dia tak ada personal guarantee. Di UK, 250,000 tak ada personal guarantee. Boleh cek. Saya mungkin silap, tetapi boleh cek semua tuan-tuan dan puan-puan. Personal guarantee tak ada untuk 250,000 ke bawah. Kerajaan UK telah buat. Pasal ini juga penting. Jadi dalam pelbagai cara, ada macam-macam kita boleh fikirkan. Dan macam mana salurannya, berapa cepat boleh dapat. Itu pun banyak kerajaan fikirkan. Nah, kita di sini, di bawah sini, kita merasakan ada banyak perkara yang kita akan lemah dan akan menyebabkan beribuan syarikat SME akan tutup. Malah ratusan ribu atau jutaan yang akan unemployed. Tetapi sayang, pasal kalau program dah dibuat, kena sampaikan saja kan. Tetapi cabaran penyampaian ini hebat. So, let's all, pada semua yang melihat pada kita punya today, punya Juang TV, we have another maybe 10 minutes. Share this with your friends, share dengan kawan-kawan anda, masuk kita punya Juang FB, updatekan kita punya survey form, beritahu kami anda punya detail sedikit, supaya kita akan keluarkan satu, insyaAllah, dalam masa terdekat ini, setelah kita dapat capai satu nombor, kita nak keluarkan satu petition kepada rayuan juga kepada kerajaan, dan juga kita akan buat rayuan dengan tepat supaya keadaan di bawah sini boleh kita kemukakan terus kepada pihak atasan untuk dia tahu sebenar-benarnya apa yang berlaku di bawah sini. Pasal mungkin apa yang dipinkan kepada atas sana mungkin tidak tepat. Pasal kerajaan dah hancurkan macam-macam program. Jadi kita boleh buat sini. So I hope everybody can do this, can share. Hopefully insyaAllah, let's do this. No matter who you are, what race you are, let's come together. Let's try lah. Ini sebagai kita, saya pun sebagai usahawan nak cuba juga. Pasal saya pun dalam proses untuk minta bantuan ini. I'm the same boat as all of you. I'm just trying to do whatever I can. Saya cuba buat terbaik yang saya boleh. Kalau kita boleh kumpulkan sekali dengan rakan-rakan kita, why not? Kita cubalah.
Because what we got to lose, tuan-tuan, we got nothing to lose sekarang ini. Dalam keadaan sebegini, kita akan cuba sedaya upaya, dan ini adalah Juang TV punya inisiatif. Kita juga akan cuba sebaik mungkin. So saya harap, dan buka kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Siapa ada soalan boleh anjurkan soalan. Boleh tengok FB kita, soalan-soalan atau nak nyatakan tentang, boleh letak soalan-soalan dekat FB juga. Nanti insyaAllah kita boleh jawab dalam sesi yang kita akan datang, supaya kita boleh cuba nak kedepankan perkara-perkara ini. So, sebagai pengakhir kata, topik kita hari ini boleh dapat ke when we arrive, bila bantuan akan tiba. Kita harap cepat, tuan-tuan. Ingat, goes back to kita punya mentality, kita punya thinking. No matter what, of course, di sini cakap pasal problem, betul. Tetapi kita kena fokus. Betul, ada juga ada masuk apa? Dah masuk dah soalan. Bank Bantu Ekonomi Negara, saya memerlukan, insyaAllah tak ada perkongsian, dapatlah info yang bagus. Terima kasih. Bagus, alhamdulillah, thank you very much untuk join kita punya Juang TV, Faridah, dan Muhammad Hamdan, Cik Rahman, Zack. Bagus, alhamdulillah. Kita cuba. So, share with your friends, kumpulkan dengan kawan-kawan, pasal kita nak buat satu petition. InsyaAllah kita kumpul seramai SME yang boleh. Kita boleh bagi kerajaan information yang tepat, supaya kerajaan boleh boleh pantau lagi, boleh pastikan salurannya terus sampai kepada kita, insyaAllah. Tapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, it's very important. Kembali kepada kita punya point, cekalkan semangat, there's hope. Kita buat kita punya planning, nombor satu. Balik pada planning kita, macam mana nak buat anggaran kita, buat perbelanjaan kita. Tengok kepada apa plan yang ada sekarang. Kalau MCO tambah lagi 2 minggu, macam mana nak buat, fikir balik, plan balik, fikir balik, jalan. Terpaksa dah, tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi boleh buat? Kita terpaksa sekarang ni. Tapi kita hadapi dengan kita punya keyakinan, insyaAllah, why not? Pasal nothing to lose, kita berhadapan dengan situasi yang memang susah, memang penyerahan semua teruk, tak apa, terpaksa. Terpaksa kita melalui ini. Jalan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena fikirkan kita punya perancangan, plan tindakan juang kita. Dalam juang nanti kita akan ada lagi banyak program, boleh tengok. Share it with your friends as much as you can, untuk kita adakan perkumpulan ini. Dan nombor 2, kita punya plan tindakan juang juga termasuk pada kita punya petition, hopefully kepada kerajaan, untuk kita dapatkan. Saya tahu juga siapa dah dapat, siapa tak dapat, supaya dapat tahu keadaan sebenar-benarnya, the real situation what's happening right now. Are we getting the financing? Are we getting the money? Is it easy to get? Berapa lama nak dapat? Berapa lama nak tunggu? Kita boleh highlightkan, saya pasti kerajaan bukannya nak buat macam ini, tetapi salurannya, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dengan ini boleh ditambah baik pulih lagi kita punya bantuan, boleh lebihkan lagi. Kita boleh highlightkan kepada kerajaan juga, lebihkan lagi jika boleh, kita nak buat juga. Juga apa yang dah dibuatkan itu, kita boleh sampaikan kepada kita, insyaAllah. So, terima kasih. Jangan lupa, kepada kita punya Juang TV, semua pejuang-pejuang, keep your spirits high, tingkatkan, keep your chin up. Macam kalau boxing ni, kalau kalian tak naik, bangun. InsyaAllah. Jumpa lagi, insyaAllah, dalam besok kita punya sini. Juang TV, setiap langkah adalah perjuangan. Terima kasih, tuan-tuan dan puan-puan. A very good day to everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.